amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tasir bi tammi bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita datang ke masjid pada pagi ini untuk kita menunaikan solat subuh secara berjamaah. Apatah lagi solat kita itu disempurnakan dengan mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak pernah ketinggalan baginda itu apabila mengimami solat subuh pada hari Jumaat akan membaca surah Al-Lam Tazil As-Sajadah diikuti dengan surah Al-Insan. Maka dengan itulah datang hadis daripada Sayyidina Martad bin Abi Martad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala. Beliau menyertai peperangan Badar bersama baginda Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Inna syarakum an yuqbalu salatukum wal yu'ammakum khiyarukum fa innahum wafuzukum fiha bainakum wa baina rabbukum azza wa jalla." Sekiranya kamu gembira untuk solat kamu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah orang yang paling baik di kalangan kamu menjadi imam bagi kamu dalam solat berjemaah. Sesungguhnya mereka, kata Nabi, adalah utusan kamu yang terpilih di antara kamu dan Tuhan kamu. Itu pentingnya tuan-tuan dalam memilih imam ini, kerana al-imam min damin, imam itu penjamin, dan kesempurnaan solat makmum bergantung kepada kefakihan, kefahaman seorang imam dalam memimpin solat. Malah di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dimasukkan, dinakalkan kata Imam Hasan Al-Basri, la yusallu khalfa rajulin la yakhliful ilal ulama. Janganlah kamu solat di belakang seorang yang tidak pernah berulang alik belajar dengan para ulama. Orang yang tak pernah belajar dengan para ulama, kadang-kadang dia tak tahu hukum fiqh, kadang-kadang meninggalkan amalan-amalan sunnah. Dan Imam An-Nakhai mengatakan, masalul ladzi ya'ummun nasi bighairi ilmin masalul ladzi yakilul ma'i fil bahri la yudri ziyadatan min nafsanihi. Perumpamaan bagi seorang yang menjadi imam bagi orang ramai di dalam solat tanpa ilmu adalah seumpama seorang yang mahu menyukat air di dalam laut, sedangkan dia tidak mengetahui sama ada sukatannya itu bertambah atau berkurang. Dia hanya hafal Quran, hanya boleh baca Al-Quran, hukum fiqh tak belajar. Ini penting, sebab kadang-kadang orang tidak melihat keutamaan memilih seorang pemimpin itu. Baik, kita masih lagi menceritakan daripada kitab La Takhiran Mina Ma'rufi Syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, kerana disebutkan berapa banyak amalan kecil akan tetapi menjadi besar kerana niat pelakunya, dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil kerana niat pelakunya. Baik, mempersiapkan pasukan dan membangun masjid. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala qala, daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man azullu ra'sa ghari azalluhullahu yaumil qiyamah. Siapa yang menaungi kepala orang yang berperang, Allah akan menaunginya pada hari kiamat. Itu satu. Wa man jahaza azilan fi sabilillah hatta yastaqillu bi jaharihi kana lahu mislu ajrihi hatta yamuta aw yarji'a. Kemudiannya, sesiapa yang memperlengkapi seorang pasukan fi sabilillah
dia membentuk pasukan fi sabilillah untuk berperang, sehingga berangkatlah dia dengan persiapannya, maka adalah baginya seumpama pahala orang yang berperang itu sehingga dia mati syahid atau kembali dengan selamat. Kemudiannya, wa man bana masjidan yazkuru fihi ismullahu ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Dan sesiapa yang membangun masjid yang akan disebut pada masjid itu nama Allah Ta'ala, kerana dia dalam masjid lah yang banyak disebut nama Allah, nescaya Allah akan bangunkan untuknya satu istana di dalam syurga. Memang sukar bagi kita untuk membina masjid, tetapi kita mengimarahkan masjid, kita membantu untuk membaiki kos penyelenggaraan masjid. Kalau di sini saya rasa ada lagi yang perlu diperbaiki untuk keselesaan para jemaah. Kalau kita melihat ada satu lagi masjid, Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam, itu sedih tuan-tuan, dah bertahun-tahun dah tak buka-buka. Saya kalau mengajar pada hari Isnin minggu ketiga di Surau Al-Amin Seksyen 8, biasanya saya akan singgah asar Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam, masjid yang sebelah kanan tu. Yang sebelah kiri itu tak buka-buka lagi. Jadi kalau kita membantu, itu di antara sedekah jariah yang berkekalan sampai hari kiamat. Malah Allah SWT akan membina untuk kita istana di dalam syurga. Bukan susah tuan-tuan. Beli simen 10 kampit pergi hantar, beli batu bata 1 lori pergi hantar, beli mozaik pergi hantar. Yang sekadar kemampuan kita untuk membantu. Baik. Berapa banyak sebiji buah daripada sebarat zarah? Qala Malikun radhiyallahu ta'ala, Imam Malik radhiyallahu ta'ala berkata, balaghani anna miskinan min nastata'ana Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ta'ala, telah sampai kepadaku bahawa seorang miskin meminta makanan kepada Sayyidatina Aisyah ummul mukminin, dan di hadapan bagi beliau itu faqalat li insanin khudhu batafa'atihi iyaha faja'ala yanzuru ilaiha wa ya'jabu. Kemudiannya di hadapannya itu ada buah anggur, maka berkatalah beliau kepada seseorang, ambillah 1 biji lalu berikanlah kepadanya. Lantas orang tadi melihat kepada beliau dan merasa heran, seakan-akan menganggap sedikit itu pemberian. Dia sebab sebiji itu dia rasa sedikit buah anggur. Faqalat atajabu, Aisyah pun berkata, apakah engkau hairan? Kam tara fi hazihil jannati min misqali zarrah. Berapa banyak engkau lihat pada 1 biji ini dibanding sebiji zarah yang akan dihitung sebagai kebaikan walaupun sedikit. Sebiji zarah itu kecil walaupun sedikit, tetapi dihitung di akhirat nanti besar. Sehingga kan baginda Nabi pun menyuruh kita bersedekah walau sebelah daripada kurma. Di mana ada sahabat baginda Nabi yang tidak mampu untuk bersedekah, lalu dia menjadi hamba kepada orang kafir musyrik untuk menggali sumur, menggali telaga. Setelah itu diberi upah dengan sebiji buah tamar. Itu kisahnya. Daripada sebiji itulah dia datang kepada Rasulullah untuk bersedekah. Lalu Nabi kata, engkau makan sebelah saja sedekah. Itu besar walaupun kecil. Baik. Setiap orang di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat, bersedekah ini sedekah Allah, Allahu Akbar. Bersedekah ini besar. Apatah lagi bersedekah kepada orang yang tidak berkemampuan dan sebagainya. An Uqbatin Amirin radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, daripada Sayyidina Uqbah bin Amir berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
qul yurin in fi zilli sadaqatin hatta yusada bainan nas qala yazidu faqana abu khairi marasat la yahtusu yawma tasaddaqu fihi syai'in walau ka'katan aw yasla aw basalatan. Baik. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai diputuskan di antara manusia, iaitu sampai selesai hisab perhitungan Allah di mahsyar nanti. Yazid berkata, maka aku adalah Abu Khair Matsad, tidak pernah luput dalam satu hari bersedekah dengan sesuatu, meskipun dengan satu kuih atau sebiji bawang. Tak pernah luput setiap hari. Jadi kita yang hadir di masjid ini bersedekah tu, ada tabung, tak payah banyak. Bukan satu hari tu nak suruh masuk RM50, RM10, satu hari RM1 pun cukup. Sebulan RM30 aja. Istiqamah dalam melakukannya walaupun sedikit. Sebab kalau kita letak RM50, nanti besok tak letak lagi. Kita kata semalam dah letak dah RM50, cukuplah. Sedangkan Sayyidatina Aisyah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai oleh Allah iaitu berterusan, istiqamah walaupun sedikit. Sedikit RM1. Hari-hari RM1, hari-hari RM1, hari-hari RM1. Hari-hari kita datang masjid. Kalau 5 waktu RM5. RM5 boleh makan apa tuan-tuan? Nasi bajet pun tak lepas. RM5 satu hari kita sedekah kat masjid, nasi bajet pun tak lepas. Allahu Rabbi. Apa salahnya? 5 kali 30 baru 150. Tetapi ganjarannya besar. Itu sebab saya katakan tak perlu dengan kita itu meletakkan yang besar. Sebab kalau letak RM50 nanti di rumah nanti berfikir, Allah tadi dah letak RM50 habis dah. Keikhlasan tu hilang. Tapi kalau RM1, RM5 tak terasa. Hati kita tidak akan berkata. Kerana kita ini, hati kita ini sentiasa berbolak-balik dimainkan oleh syaitan laknatullah. Syaitan bisik, bang tadi RM50, bang 100. Banyak tu bang. Masjid tu dah banyak duit dah bang. Abang letak lagi RM100. Letak RM1 sudahlah. Tak kisahlah. Tetapi istiqamah dalam melakukannya. Dan ganjarannya di hari akhirat nanti yang kita melihat. Sekarang kita tidak melihat. Itulah yang dikatakan oleh Tuan Guru kami, Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizahullah Ta'ala, MLM, iaitu Multi Level Marketing Akhirat, yang kita nak collect point besok dekat akhirat. Baik. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah berzikir. Bukankah Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala diajar oleh baginda doa, Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah lidah aku untuk berzikir dan bersyukur kepada engkau. Itu tujuan Allah cipta lidah kita. Bukan tujuannya untuk menghina orang, mencaci orang. Bukan tujuannya dengan untuk ghibah, tapi tujuannya untuk berzikir dan bersyukur kepada Allah. An Mu'azin radhiyallahu ta'ala, daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahbu a'mali ila Allah an tamutu wa lisanuka radbun min zikrillah. Amalan yang paling disukai oleh Allah bahawa engkau meninggal sedangkan lisanmu basah berzikir kepada Allah. Meninggal dunia dalam keadaan dia menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Itu sebab kita berdoa, Allah majal akhirah kalamina indantihai ajalina qawla la ilaha illallah wa la tajalna bil maftunin wala dhalin wala mudillin. Ya Allah, jadikanlah akhir perkataan kami ketika akhir hayat kami untuk bertemu dengan Engkau dengan kalimah la ilaha illallah. Itu sebab orang yang hampir kepada nazak itu kita talqinkan dengan kalimah la ilaha illallah agar dia mengikut ucapan tadi itu. Itu yang kita harapkan. Mati basah
lidah kita dengan berzikir kepada Allah SWT. Itu sebab jangan tinggalkan zikir. Di waktu kita tak berzikir pun lalai, waktu berzikir pun lalai, lebih baik berzikir. Jadi saya ingatkan, tak kira di mana-mana masjid, di mana-mana surau, istiqamah dalam melakukan zikir selepas daripada solat. Kita tahu dalam beberapa waktu yang sebelum ini telah dilazimkan membaca surah Al-Mulk selepas daripada solat Isyak. Bagus. Bukan tak bagus membaca surah Al-Mulk, kerana ia menjadi peguam kita di alam barzah nanti, yang akan membantu kita di alam barzah. Itu surah Al-Mulk yang kita baca. Tetapi yang mengalangnya, yang tak bagusnya, setelah Isyak membaca surah Al-Mulk, ditinggalkan zikir, tidak lagi dibaca ayatul kursi, tidak dibaca lagi subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu semua dibuang, diganti dengan Al-Mulk. Ini yang kebanyakan tempat. Sini saya tak tahu, saya tak pernah di sini. Di beberapa tempat saya tengok lepas saja Isyak terus baca Al-Mulk, tinggal zikir-zikir yang sebelum ini yang dilazimkan. Ini yang kebanyakan berlaku ni. Silakan baca Al-Mulk, tak kisah, tetapi jangan tinggalkan zikir. Begitu juga hari Jumaat. Tak lama mana untuk kita berzikir. Baik, kalau subuh panjang, maghrib pun panjang. Kalau kita lihat pada zikir yang sebenar-benarnya, pada waktu subuh selepas daripada kita membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu Muhammadur rasulullah 10 kali, lepas istighfar 3 kali, 10 kali, minta perlindungan daripada api neraka, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam, membaca surah Al-Fatihah, membaca ayatul kursi, membaca akhir daripada surah Al-Baqarah, membaca pula surah Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu qa'iman bil qist, la ilaha illallah azizul hakim inna dina indallahi al-islam. Itu fadilatnya sangat besar, sangat besar. Maghrib dan Isyak jangan tinggalkan, subuh dan maghrib jangan tinggalkan. Dan membaca 3 kul. Kalau Zuhur, Jumaat, Asar dan Isyak itu pendek. Selepas bagi salam, astagfirullahalazim 3 kali, terus saja Allahumma tassalam wa minka salam wa alaika salam. Pada Nabi salam wa dakhalna jannata dar salam. Kalau nak baca suratul Fatihah silakan. Selepas itu kalau tak baca pun tak mengapa. Kalau hari Jumaat terus saja baca Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, ayatul kursi. Kemudian baca Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ila rabbana subhanallah 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 33 kali. Tak lama mana, tak sampai pun 2 minit. Itu sebab penyesalan bagi ahli syurga ialah meninggalkan zikir-zikir yang sepatutnya dia membaca. Itu rugilah kita. Sebab kita nak amalan kita itu yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dihadapkan di hadapan para anbiya dalam keadaan yang sangat baik. Dalam satu hadis, baginda Nabi SAW bersabda, tu'radu a'mana yawmal isnin wal khamis ala Allah ta'ala. Amalan-amalan manusia dihadapkan kepada Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari Isnin dan Kamis. Itu sebab hari Isnin dan Kamis tu baginda Nabi suka berpuasa, kerana dia nak amalannya itu diangkat dalam keadaan dia sedang berpuasa kepada Allah, Isnin dan Kamis. Kemudian wa taradu ala anbiya wa ala abai ummahati yaumal jumaah, dan dihadapkan juga kepada para anbiya dan kepada para ibu bapa tiap-tiap hari Jumaat. Hari ini dihadapkan di hadapan para anbiya dan juga di hadapan ibu dan ayah kita. Fayafrahu bihasanatihim wa zadu wujuhahum nuran wa israqa.
maka mereka akan bergembira melihat kebaikan-kebaikannya dan wajah-wajah mereka akan bertambah nur dan cahaya. Fattaqullah wa la tu'zu mautakum. Benar Rasulullah bersabda, maka hendaklah sekalian daripada kamu bertakwa kepada Allah, jangan sekali-kali kamu mengecewakan harapan orang-orang yang telah mati sebelum kamu, selepas kamu. Jangan kamu kecewakan harapan ibu dan ayah. Itu sebab kita itu berzikir, melakukan perkara yang baik, itu semuanya akan memberi kebaikan apabila kita niatkan untuk kedua ibu dan ayah kita. Dalam satu hadis baginda Nabi SAW bersabda, ummati ummatun marhumah, umatku ialah umat yang dirahmati, tadkhulu quburaha bizunubin kaljiba wa takhruju minal quburi wa qad ghufir laha bis istighfaril ahyali amwat wal sadaqati wal du'a wa qiraatil Quran. Mereka masuk ke dalam kubur dengan dosa-dosa seperti gunung, dan keluar daripadanya sedang mereka telah diampunkan dari dosa-dosa itu, iaitu dengan istighfar orang hidup kepada mereka. Itu akan diampunkan dosa mereka. Kemudiannya sedekah, doa dan bacaan Al-Quran untuk mereka. Maka ta'tihim bihalam malaika fi adbani min nuril mahrubi bimanadihil min sudus. Maka malaikat akan membawa setiap amalan itu dalam piring-piring besar daripada cahaya, ditudung dengan kain sutra. Lalu malaikat mengatakan, wa yaqulu ahadihim hazihil hadiyati ba'asa ilali fulan. Inilah hadiah, kata malaikat, hadiah yang dikirimkan oleh si fulan anak engkau kepada kamu. Fayasurhu zalika fayabruhu bih. Maka mereka itu merasa senang menerima hadiah kepada kita. Itu sebab ada zikir. Allah astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Istighfar untuk mukminin dan mukminat. Jangan tinggalkan. Waktu subuh 27 kali. Dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang senantiasa melazimkan istighfar untuk mukminin dan mukminat 27 kali, dia di antara orang yang akan diijabahkan doanya oleh Allah. Kalau kita rujuk di dalam kitab Al-Azkar, daripada kita sembahyang ba'diyah, sembahyang qabliyah subuh, solat sunat fajar misalnya, kan panjang tu, waktu antara azan dan iqamah itu panjang, ada berapa minit, belum lagi diiqamahkan. Maka kalau dalam kitab Al-Azkar, seorang sahabat Nabi tanya kepada Rasulullah amalan yang boleh memasukkan dia ke dalam syurga, maka Rasulullah mengajar antara azan dan iqamah itu, yang pertamanya membaca subhanallah 10 kali, subhanallah 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 subhanallah, baca alhamdulillah 10 kali. Ini semua zikir. Baca Allahu Akbar, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, istighfar astaghfirullah 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 10 kali. Yang mana Allah SWT mengatakan, subhanallah itu untukku, alhamdulillah itu untukku, la ilaha illallah itu untukku, Allahu Akbar itu untukku, dan istighfar 10 kali itu akan aku berikan keampunan kepada hamba-Ku ini. Kemudian diajar antara azan dan iqamah membaca ayatul kursi yang akan menghapuskan antara dua solat. Kemudian baca astaghfirullahal mu'minina wal mu'minat, astaghfirullahal mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali. Ini amalan yang disebut oleh Ibn Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Jangan tinggalkan. Kerana dalam zikir itu memuji Allah. Dalam hadis kursi, barang siapa yang memujiku, kata Allah, akan aku berikan lebih afdal daripada mereka yang meminta-minta. Memang betul, antara azan dan iqamah itu doa diijabahkan, tapi berzikir itu lebih afdal lagi. Memuji Allah itu lebih afdal lagi. Ini disebut dalam hadis kursi. Itu sebab kalau yang mereka duduk mengaji pondok, mengaji pondok dulu, jangan sampai mengaji pondok lepas tu keluar daripada pondok
dah tak duduk pondok lagi, meninggalkan zikir-zikir seumpama ini. Kami dulu selepas daripada azan subuh, kemudiannya sembahyang salat sunat subuh, kemudiannya akan duduk tok guru di hadapan, subhanallah subhanallah subhanallah, itu 10 kali, la ilaha illallah la ilaha illallah 10 kali, semua pun ikut, alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar, astaghfirullah astaghfirullah, semua pun ikut. Itu zikir yang mengandungi fadilat yang begitu besar. Baik, seterusnya, siapa yang suka berlambat-lambat, belum lagi mudah ketika berinteraksi dengan seseorang ataupun dalam membayar hutang. Baik, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhala rajulul jannah bisamahati qadiyan wa muqtasiya, ada seseorang yang masuk syurga dengan sebab murah hatinya dia ketika membayar hutangnya dan ketika menuntut hutangnya, iaitu masuk syurga murah hati dalam ketika membayar hutang dan menuntut hutang. Dia tidak menyusahkan si piutang ataupun orang yang berhutang kepadanya. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sementara Sayyidina Utsman bin Affan berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu adkhulullahu jannata rajulan kana salan mushtariya wa ba'iran wa qadiyan wa mu'tasiya. Allah memasukkan ke dalam syurga seseorang yang mudah ketika membeli, mudah menjual, mudah membayar hutang dan mudah ketika menuntut pinjaman. Memberi kemudahan, sangat mudah. Membeli pun mudah, tak banyak tawar-tawar. Tu beli kat depan tu barang-barang yang dikatakan mahal lah, kurang lah sikit, kurang sikit, orang nak berniaga pun payah. Untung pun tak ada, bayar sajalah, bagi keuntungan kepada orang yang seagama dengan kita. Baik, ada 2 hadis lagi sebelum kita berhenti lah. Siapa yang suka berlambat-lambat akan dilambatkan. Ini sedap ni. An Sumaratu radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aduru jum'ata watnu minal iman fa inna rajulu la yazalu yataba'adu hatta yu'akharu fil janti wa in dakhalaha. Daripada Samurah berkata, Rasulullah bersabda, hadirilah Jumaat dan mendekatlah kamu dengan imam, kerana sesungguhnya seseorang sentiasa menjauh daripada imam sehingga akan dilambatkan masuk syurga meskipun akhirnya dia memasukinya. Dia pergi Jumaat lambat, kalau pergi awal pun duduk belakang. Saf depan dia tak nak duduk, tak nak dekat dengan imam. Bukan orang suruh dia jadi imam, duduk dekat dengan imam saja. Tapi jangan duduk belakang imam, takut-takut imam batal, nanti kita tak mampu nak naik. Mendekatlah dengan imam pada hari Jumaat, kata Nabi SAW. Barang siapa yang suka berlambat-lambat, dia akan dilambatkan masuk ke dalam syurga. Masuk syurga tapi lambat, kerana melambat-lambatkan. Itu cuma peliknya dalam keadaan akhirat, antara dua, dunia akhirat. Kalau pergi tengok bola perlawanan antara JDT dengan Selangor Bukit Jalil, tu pukul 3 petang, pukul 2 petang dah ada dah perlawanan, pukul 9 malam. Awalnya sampai. Nak tengok konsert, awal dia sampai. Tapi nak datang sembahyang Jumaat, lambat lagi. Belum azan lagi. Saya tak tahu di sini, tempat saya memang sangat ketara, sebab masjid rumah saya tu kelilingnya flat, tu semua rumah pangsa. Biasanya kita kat depan tu kita tengok ada yang datang waktu kutubah baru datang.
Seolah-olah Jumaat ini tak ada kepentingan, tak ada kemuliaan bagi diri dia. Ini rumah dekat tapi tak datang. Ini masalah. Memang ketaralah orang kalau untuk dunia itu dia kejar laju dia. Sangat laju. Kalau ni hujung tahun ni tengoklah shopping kompleks buat tawaran-tawaran harga murah 70%, 80%. Buka shopping kompleks tu pukul 10. Pukul 8, pukul 9 dia dah tunggu dah. Nak rebut, takut kehabisan barang yang di offer. Ini kita boleh melihat hari ini orang lebih pada dunia. Ini ada live ke? Bulan lepas ada live. Ini ada live. Itu sebab saya kalau tak ada live pun tak apa tuan-tuan. Artis kalau buat live jual barangan 1 juta orang tengok. Agama kalau buat live tak sampai 10 orang tengok. Artis kalau ajak orang hidupkan subuh macam Jumaat tu penuh orang. Imam ajak seorang pun tak nak. Ingat, kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita ikut nanti di akhirat. Kalau ikutan kita artis, penyanyi, pelakon, kita akan dihimpunkan bersama mereka. Jangan main. Ini ketara, sangat ketara. Kalau artis ajak orang subuh macam Jumaat, penuh. Ramai. Tu surau Al-Amin Seksyen 8. Bukan ajak penuh, subuh nak 7 saf pun payah tuan-tuan. Sini pun 3 saf. Tempat saya buat kempen 10 saf, tak sampai 1,5 saf, 3 saf. Jadi bila pengurusi tanya macam mana Ustaz, saya kata panggil artis. Panggil artis, artis perempuan pun boleh panggil. Itu ramai orang datang. Datang bukan kerana Allah. Datang sebab nak bertemu dengan artis. Nanti selfie lah dengan artis tu. Wah, kami sempat salat subuh bersama artis. Allah. Ini akhir zaman tuan. Kita cakap atas kebenaran, memang betul. Perkara ini benar. Yang disanjung-sanjung, yang bukan membawa jalan ke akhirat, kita tidak menghina, arti-arti tidak. Yang kita sebut ni tanggapan, sikap orang ramai yang terlalu memuja-muja kepada yang tak sepatutnya dipuji ataupun dipuja ataupun yang diikuti. Nak minat silakan, tapi jangan sampai imam yang mengajak kita tak ikut. Kalau mereka yang ajak kita ikut, ini ketara. Kalau imam ajak berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sama-sama kita baca kata imam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Contoh hari Isnin kuliah duha saya sebelum mukadimah ataupun sebelum dimulakan pengajian kitab Syarah Safinatun Najah itu, kita akan baca nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sampai sakit tekak kita ni jemaah, suara tak keluar. Tapi kalau artis saja, mari tuan-tuan kita nyanyi sama-sama sebelah sana. Sebelah sana semua ikut nyanyi. Semua ikut nyanyi. Tak lokek dia dengan suaranya untuk mengeluarkan suara, ikut artis tu menyanyi. Saya nak dengar yang atas sana menyanyi. Joget semua. Saya nak dengar sebelah sini menyanyi. Ikut. Sebelah sini pula macam mana suara. Kita ajak berzikir lembik, lemah, macam tak makan. Tu urusan akhirat kita. Jangan sampai kita tidak menggunakan nikmat yang Allah bagi. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat daripada Allah itu hendaklah engkau zahirkan, gunakan.
Jangan sampai besok summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kami akan tanya segala nikmat yang telah kami beri kepada kamu. Kami beri kamu suara, kami beri kamu lidah, kami beri kamu untuk berzikir, kami beri kamu untuk mengucapkan ucapan amin bersama imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bergema Masjid Nabawi. Sini belum lagi, amin tak kuat lagi, belum lagi, sebab kita sayang suara, sayang suara. Tapi kalau artis saja, itu suara kita tak apa. Kalau pemain bola sepak kita tengok menjaringkan gol, itu suara kita paling kuat. Gol, suara kita kuat. Jadi jangan sampai kita melebihkan dunia sehingga kan akhirat kita tidak merasa seronok. Berzikir kepada Allah SWT ni tuan-tuan dan puan merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi basahkan lidah kita, zahirkan. Kalau malam ini adanya bacaan Yasin, adanya bacaan tahlil arwah, baca kuat-kuat. Imam baca afdalu zikri falamanahu la ilaha illallah, kita keluarkan suara. Kerana syaitan paling takut dengan bacaan-bacaan zikir. Jadi orang yang tak suka dengan baca zikir yang keras, itu termasuk juga golongan syaitan. Dia kata, apa keras-keras ni, baca zikir ni kuat-kuatnya. Itu syaitan lah tu. Dia lari dia tak suka kepada bacaan zikir. Jadi cukuplah sekadar itu tuan-tuan dan puan dalam hati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua yang hadir pada hari ini. Mereka yang hadir pada pagi ini adalah yang telah ditetapkan oleh Allah, di mana Allah yang meletakkan tuan-tuan dan puan di tempat yang begitu mulia ini. Jadi mulianya masjid itu, mulia juga orang yang berada di dalam masjid ini. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Hazallabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.